الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita dilimpahi rahmat, dipayungi oleh para malaikat yang berada di kuliah subuh pada pagi ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kita terus panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menganugerahkan kesembuhan, penawarnya kepada mereka yang diuji. Syafakallah syifaan ajilan. Mudah-mudahan Allah beri kesabaran kepada yang diuji, dipermudahkan segala urusan mereka, insya-Allah. Untuk itu kita doakan kepada Aminah Arsyad Haji Halus bin Husin, Nur Alisa Zuhaira Muhammad Arif, Nur Aisyah Muhammad Amin, Rashidah Nur binti Muhammad Hanifah, Nur Azura Mahsamah Hamdah binti Muhammad, Nurul Izzati Muhammad Syuhardi Roslan Sa'ad, Sufyan Najihah Zahari Muhammad Azanan bin Abidin, Datuk Haji Arsyad bin Haji Hashim, Datin Sri Hajah Samsiah bin Haji Daud, Nurul Adlin Abdul Hamid, Nurul Adha Abdul Hamid, Nurizan Abdul Aziz, Nuriyah Nothman, Yusuf Aman, Cik Nolia Hashim, Saudah bin Abu, Nur Afidah binti Wan Hanisah, Awangku Muhammad Fahmi Aiman bin Pangeran Fikih, Harith Hazman bin Izzat Imer, Amir Sabrin Hasmiron, Jamna Azihan, Muhammad Ruzaini, Muhammad Din, Ruhaya Kamarudin, Halimatus Sa'di Hassan, Mahiran Taib, Nur Habidah, Muhammad Rusdi, Khalidah Hashim, Rabi Ahmad, Salim bin Ranggas, Pangeran Haji Ragib bin Pangeran Haji Apung, Farhana Syafika Abdullah, Hajar Radiah Muhammad, Hajar Kartini Abdul Rahman, Haji Rosli bin Saleh, Masnah bin Daud, Muhammad Halif Qayyim bin Syamuddin, Hannah bin Muhammad, Rogaya binti Bani Amin, Muhammad Amirul Hakimin, Umur Nur Ashiddah binti Al-Habib Munnahar Ashiddah, Mahara Simun, Selasa Warimin, Sabtu Warimin, Fatimah Sahabuddin, Nur Mala Abdullah, Faridah Rahman, Siti Aisyah Abdul Majid, Azim Syukri Syukur, Sufyan Najihah binti Zahari, Akmal Faizat binti Nazlan, Raja Yung Azni binti Raja Ahmad Shah, Rohani binti Su'ib, Adnan bin Aman, Abdul Rahman bin Zainal Abidin, Surya bin Said, Nur Azrina binti Azman, dan juga kepada semua 220 orang yang disenaraikan di Gemenut Iman, yang mohon kita doakan mudah diberikan sifat yang sempurna, dan kepada para jemaah juga sekiranya ada yang diuji dengan pelbagai penyakit yang turut sama bersama di kuliah subuh, mudah-mudahan asbab kita berada membaca Yasin, berdoa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna kepada kita semua, insya-Allah. Majlis kita diteruskan tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala bangga dan sukacita dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk meneruskan memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya, menyampaikan tazkirah kaitan dengan kisah-kisah dari Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa amalan salihah. Asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, kami berpagi-pagi dengan fitrah beragama Islam. Wa kalimatil ikhlas. Dan kami juga berpagi-pagian dengan kalimah ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami juga berpagi-pagian dengan berpegang teguh dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifah. Juga kami mengikuti pegangan anutan bapa kami Nabi Ibrahim.
wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah beliau termasuk di kalangan orang-orang yang musyrikin. Alhamdulillah. Pagi, 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 pagi. Pagi, 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 pagi. Kan bergema kan, maknanya jauh lah. Maknanya jauh lah tu. Dia kan ada Ya gema-gema-gema ke Ustaz, ni kan. Katakan, pagi-pagi ceria. katakan, kata gema Nur Iman. Jadi saya nak gemakan dululah. Pagi, 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 pagi. Ya, maknanya gema lah tu. Allahu Akbar. Dia kata, aduh Ustaz ni main menggema-gema pula pagi ni. Tak pernah dengar gema. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Syukur pada Allah kita hari ni sihat. Yelah, sakit-sakit sikit tu biasalah. Bagus juga sakit ni ada faedahnya banyak. Banyak faedah sakit. Kafarah dosa salah satu. Kita jadi beringat salah satu. Sakit ni menjadikan kita terus letakkan kebergantungan kepada Allah. Itu pun salah satu. Sakit ni jadikan kita ni tak cepat lupa. Menyekat kita daripada senang dengan dosa. Bila sakit je susah. Banyak benda dosa dah tak buat dah. Jadi sakit ni bukanlah musibah semata-mata. Musibah satu sudut. Kerana kita terbatas nak buat banyak perkara. Tapi dia adalah kebaikan dari sudut yang lain. Cuma ialah kita bila sakit tu ada terbatas nak melakukan beberapa perkara. Apa pun mesti ada hikmah. Sehat ada juga banyak kebaikan. Jadi syukur Alhamdulillah. Pagi ni segar, semangat. Tapi rasanya dah lama masing-masing tak pergi jogging ni. Saya rasa ramai yang kat sini dah lama tak jogging ni. Rendang dah, lodeh dah 18 mangkuk. Yalah kalau kira daripada 1 Syawal sampai sekarang. 1 Syawal sampai sekarang 18 mangkuk. Itu baru lodeh. Kalau lemang sepanjang sebulan ni rasanya dah 20 batang rasanya. Bukan sekali makan. Ya, Tapi cuit-cuit. Cuit-cuit. Banyak tu. Tapi itulah kita kalau tak buat kiraan tak perasan. Tapi kalau dah dibentangkan senarai, mak, oh mak tengok mak, Syawal pertama mak makan apa, Syawal kedua mak makan apa, sampai Syawal 30. Baru mak perasan, rupanya aku makan kuah kacang dah 3 periuk rupanya. Baru mak perasan Selama ni cedok-cedok buat tak tahu aja. Contoh. Ustaz ni melampau 3 periuk. Habis berapa hajar? Saya cuma 4 periuk aja. Kan nampak? Rupanya lebih banyak. Saya salah teka. Kira syukur saya dah letak prasangka yang paling molek sekali tu. Ya Allah Akbar. Melampau Ustaz 4 periuk. Yalah periuk kecil lah. Bukan periuk yang masak untuk Maulidur Rasul tu. Periuk kecil. Periuk-periuk buat panas-panaskan lauk. Baik-baik Ustaz. Baik. Jadi itulah. Jadi pagi ni kita syukur kepada Allah. Dan pada masa yang sama, kita nak bacakan Yasin pada pagi ini. Sambil kita mengharapkan, berdoa, bertawassul dengan amal soleh, baca surah Yasin. Allah berikan afiat dan sihat. Pada masa yang sama, kita juga ada niat. Ada salah seorang daripada sahabat kita, namanya Haslina Omar, kalau tak silap saya. Ayahanda beliau, Haji Umar bin Haji Abdul Rahman, telah kembali ke rahmatullah pada 3 hari lepas, pada petang Jumaat. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kesedihan ada kesyukuran. Sedih kehilangan almarhum Haji Umar Haji Abdul Rahman. Kesyukuran kerana Allah jemput dia pada hari Jumaat, pada bulan Syawal yang penuh dengan barakah. Kematian yang dicemburui, semoga almarhum masuk di kalangan orang-orang yang soleh, yang solihah, di kalangan para awliya, orang salihin,
dan telah pun dikebumikan di tanah perkuburan kota Damansara. Kota Damansara. Jadi kita doa mudah-mudahan Allah angkat darjatnya dengan setinggi-tinggi darjat. Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Allah berikan ketabahan. Mudah-mudahan Allah, ya Allah, engkau berikan ketabahan kepada setiap ahli keluarganya almarhum yang masih hidup di dunia ini. Semoga semua ahli keluarganya jadi manusia yang soleh-solehah, beringat pada masa yang sama. Semua ahli keluarganya, terutama anak-anaknya, tidak berhenti untuk terus berbakti kepada almarhum. Selagi mana warisnya masih hidup, mudah-mudahan urusan yang belum dapat diselesaikan dipermudahkan untuk selesai. Kalau ada hutangnya dapat diselesai, kalau ada badalnya diselesai, kalau ada urusan-urusan yang berkaitan dengan tanggungjawab dan juga bebanan, mudah-mudahan dipermudahkan selesai ya. Tujuan kita nak selesai je urusan kita. Urusan dunia, urusan akhirat. Urusan dunia, urusan akhirat. Selesai. Kalau kita tak mampu, tak sempat, Allah hantarkan satu orang yang baik, yang amanah, anak kita ke, suami kita ke, isteri kita, selesaikan urusan kita. Kita dah syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama menuju kepada surah Yasin. Semoga Allah kabulkan hajat dan keinginan kita insya-Allah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. 'Alhamdulillah
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم
في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا فتاح يا رزاق يا عزيز يا جبار يا قهار يا منتقم اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين Ya Allah, kami mohon agar Engkau rahmati, Engkau cucuri rahmatmu, Engkau luaskan rezeki, Engkau luaskan kuburnya, Engkau jadikan orang yang kami doakan ini Haji Omar bin Haji Abdurrahman, mudah-mudahan diberikan balasan yang sebaik-baiknya di alam kuburnya, dipermudahkan segala urusan barzahnya, diangkat segala darjatnya, diampunkan segala dosa dan silapnya, dan dimasukkan ke dalam syurgamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebahagian daripada kenalan sahabat handai saudara mara kami dalam keadaan yang tidak sihat. Mereka diuji dengan penyakit. Kami tidak mendesak, kami tidak memaksa, kami bukan menyuruh agar engkau sembuhkan mereka. Tetapi kami merayu, kami meminta, kami mengharap,
Kami memohon, Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah jadikan kami orang-orang yang kecewa ketika mana berdoa dan meminta. Jangan kau jadikan kami orang yang putus asa ketika berdoa dan mengharap. Kuatkanlah, tambahkanlah kekuatan hati kami dalam meletakkan kebergantungan harap kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauh di sudut hati kami tidak bimbang sekiranya doa kami belum lagi diperkenankan. Namun yang menjadi kebimbangan sebenar kami ialah kalau kami sudah mula berhenti berdoa memohon kepadamu. Namun sebagai hamba-Mu yang lemah, yang penuh dengan dosa dan kesalahan, kami merayu, kami meminta, kami mengharap dan kami merintih agar orang yang kami doakan ini diberikan afiat dan sembuh. Orang yang telah meninggal dunia diberikan keampunan dan dirahmati. Mudah-mudahan mereka semua sentiasa dalam penjagaan-Mu, Ya Allah. Yang masih hidup dijaga, yang telah meninggal juga dijaga oleh-Mu, Ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penjaga dan Engkaulah yang maha pengasih. Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada sesiapa lagi selain daripada-Mu yang kami letakkan pengharapan. Tiada sesiapa lagi selain daripada-Mu yang kami meletakkan kebergantungan harap. Kepadamu jua, ya Allah. Kepadamu jua, ya Allah. Engkaulah yang menguasai segala petala langit dan bumi. Engkaulah yang menguasai segala angin dan juga siang dan malam. Engkaulah yang menguasai apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Engkau mencipta mereka. Mereka semua tunduk kepada perintah-Mu, ya Allah. Kami mohon kehadirat-Mu. Permudahkanlah urusan kami. Sihatkanlah tubuh badan kami. Kami juga tidak lupa mendoakan agar semua orang yang berada dalam platform Gema Nur Iman, yang menjayakannya, yang membantunya, yang memberi sokongan padanya, yang telah berkorban masa, tenaga, wang ringgit agar Gema Nur Iman ini terus bergema. Kami mohon, Ya Allah, setiap seorang daripada mereka dilenturkan dan dilembutkan hatinya untuk menerima agama Islam, untuk mengikuti pengajian Al-Quran, untuk meneladani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka diberikan sebaik-baik kurnia iaitu iman dan Islam. Nanti agar kembali kepadamu, Ya Allah, dalam keadaan hati yang suci dan bersih. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah jalan ini sebagai jalan asbab kebaikan. Namun kami mohon kami diberikan suatu anugerah yang berbentuk keikhlasan hati kami, Ya Allah. Allahumma rzuqnal ikhlas. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ikhlas bin niyati wal qawli wal amal, pada niat kami, pada perbuatan kami dan pada ucapan percakapan-percakapan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Salam ceria. Ada orang tak ni? Ada Ustaz, Ada ada. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ada. Ya, tadi. Alhamdulillah. Sihat walafiat benda ni Ustaz. Baik, Ustaz, baik, baik. buai cantik kat belakang tu Ustaz. Wai ni dia siap dalam masa sekelip mata sebab sekarang dia main klik aja. Alhamdulillah. Ya Allah Rabbi. Syukur pada Allah, syukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat ya. Kita doa. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ni memang minta kepada Allah, malu dari satu sudut tapi ingin satu sudut. Malu sebab mulut yang meminta ni dosanya banyak juga. Tangan yang mengangkat menadah tangan ni pun dosanya banyak juga. Kemudian hati yang nak mengharap ni pun hatinya masih kotor lagi.
Tapi pada masa yang sama, kita perlu kepada Allah. Kita berhajat kepada Allah. Kita memang mengharap kepada Allah. Mana ada sesiapa selain dari Allah yang boleh menguasai apa sahaja selain daripada Allah? Jawapannya tak ada. Hanya Allah saja yang menguasai segala-galanya. Jadi dengan demikian kita berusaha minta pada masa yang sama perbaiki diri, mohon maaf, mohon ampun. Itulah kerja kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Allah terima. Dan dalam banyak-banyak perkara yang kita buat, kita minta lagi. Supaya mudah-mudahan hati kita masa minta tu ikhlas. Kita minta ni buat-buat minta ke? Kita minta ni buat-buat macam minta ke? Ataupun memang betul-betul minta sungguh-sungguh ni? Hati kita. Siapa tadi yang ramai-ramai doa? Doalah sungguh-sungguh. Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah memang tak terima doa daripada orang yang berdoa tu daripada hati yang lalai. Hatinya tak berapa nak doa sangat. Jadi jangan kalau belum diterima, yang kita kena semak tu diri kita. Yang masa kita doa tu, betul-betul ke kita minta? Ke kita cuma macam melalukan sebutan tu di atas lidah saja? Atau menghafal semata-mata di dalam kepala saja? Ataupun hati kita memang betul-betul kita minta? Semuanya kita kena muhasabah diri kita lah. Baik ya? Mudah-mudahan manfaat insyaAllah. Hari ni kita nak tengok satu kisah. Kisah yang ada dalam surah Fussilat. Kita tengok je. Surah Fussilat. Saya share sikit dia punya mushaf kita ni. Surah Fussilat. Muka surat 478. Kita tengok sini. 478. Bismillah. Kisah ni tak berapa panjang. Tapi menceritakan kisah yang pasti akan berlaku nanti pada hari akhirat nanti ya. Kita beriman dengan adanya hari akhirat benar. Pada masa yang sama kita nak tengok apa kisah yang pasti nanti di sana perkara tersebut akan berlaku. Kita lihat pada ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ni cerita kulit Ada orang tak nak kulit kedut. Ada orang bimbang kalau kulit bawah mata dah mula kedut. Ada orang bimbang kalau kulit dahi dah kedut. Ada orang dah mula risau kalau dia tengok dah mula ada garis-garis. Apa garis-garis apa? Garis-garis. Ada orang dia dia bimbang apa? Dah jeragat. Dia dah jeragat. Bila dah mula berumur ni dia dah mula jeragat. Lepas tu yang jenis tompok-tompok tu apa nama dia tu? Jeragat Jeragat. Ada orang dia risau sebab ada apa? Potpori. Potpori pula. Potpori tu apa Ustaz? Potpori dia kata. Blackhead, blackhead. Lubang pori-pori dia Ustaz. Pori-pori. Pori-pori. Potpori pula. Blackhead. Blackhead. Macam-macam lah istilah. Saya pun tak faham lah. Orang pori-pori tu pewangi itulah masalah. Potpori tu pewangi Allah. Itulah masalahnya. Saya pun tak tahu sangat ni cerita dia. Yelah orang perempuan biasanya lebih tahulah. Dia tahu ni beza dia apa, ni apa, ni apa, ni apa. Biasanya lebih tahulah. Yang ini pakai yang ni Ustaz. Yang ni lotion dia yang ni. Yang ini pakai dia bedak yang ni. Yang ni pakai yang ni. Oh macam tu Saya pakai satu sabun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tak senonoh punya Ustaz. Kata dia. Baik, ceritanya dalam kita nak bimbang tentang kulit kita, kebimbangan kita tentang nasib kulit kita di akhirat itu lebih penting. Itu nak ceritanya tu. Dalam kisah ni lah. Kita tengok dalam ayat yang ke-19, kisah ni taklah terlalu panjang. Tapi jadi iktibar pada kita sebagai awasan dan juga peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 19, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah
Pada hari di mana dikumpulkan, yuhsyar, mahsyar, yuhsyar. Mahsyar tempat kumpul, yuhsyar dikumpulkan, tempat himpun. Siapa yang dihimpunkan? Iaitu hari dihimpunkan musuh-musuh Allah dihimpunkan. Kalau musuh Allah ni maknanya orang beriman ke orang kafir? Tak beriman. Orang yang tidak beriman, orang kafir. Musuh-musuh Allah akan dikumpulkan ilan nar, untuk dibawa menuju ke neraka, ilan nar. Fahum yuza'un, dan mereka itu akan digiring, diseret, dibawa, diseret bertubi-tubi. Yuza'un. Mereka akan diseret, bawa satu menuju ke api neraka. Orang-orang kafir besok bila dah selesai yang namanya hisab, mereka sudah pun diumumkan, diberitahukan, dimaklumkan akan tempat mereka dalam neraka, maka mereka pun diseret, dibawa, digiring sampai menuju ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Hatta sehinggalah apabila mereka ja'uha, sehinggalah apabila mereka dah datang, mendatangi, mendekati api neraka tersebut, nak masukkan ni, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Syahida maknanya apa? Bersaksi. Bersaksi ke atas mereka. Bahasa Arab ni, kalau menjadi saksi untuk mereka maknanya tolong. Kalau bersaksi ke atas mereka maknanya berhujah, mengalahkan. Jadi pendengaran mereka sendiri menjadi saksi, mengalahkan diri mereka. Penglihatan mereka menjadi saksi ke atas mereka. Kulit mereka, ini cerita kulit ni, wajuluduhum, semuanya ketika itu menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi pendengaran pun cakap, saya dulu memang banyak, engkau lah dulu, dulu masa kat dunia engkau banyak gunakan gini, pendengaran kau gini. Penglihatan cakap, wahai si fulan, engkau lah dulu gunakan aku gini. Dia jadi saksi ke atas orang yang nak masuk api neraka ni. Kulit pun cakap, engkau lah gunakan tangan, kaki, apa semua kulit ni untuk melakukan dosa masa dulu kat dunia. Ketika itu mereka telah menyatakan kebenaran tentang apa yang telah mereka lakukan masa dekat dunia. Lalu orang yang si fulan, orang kafir ni, yang kena seret ni, yang kena bawa ni, masuk diheret dalam api neraka, dia pun rasa macam aneh, macam pelik, dan dia, kenapa boleh pula kulit aku sendiri menjadi saksi, berhujah ke atas aku, menyatakan kesalahan aku. Dia tengok kulit dia berhujah. Dulu dia pakai kulit tu, dia berbangga dengan kulit dia, dia berbangga dengan penglihatan dia, sebab mata dia cantik, penglihatan dia tajam. Dia bangga dengan telinga dia, sebab telinga dia lawa, sebab pendengaran dia bagus. Jadi dia gunakan selama ni, masa dekat dunia, dia gunakan untuk mendengar mengumpat, mendengar fitnah, mendengar bohong, mendengar cerita-cerita yang tak berfaedah. Dia dah guna dah pendengaran ni. Mata dia melihat benda yang salah, melihat benda yang dosa, melihat benda yang haram. Dah puas guna dah. Macam-macam guna masa kat dunia. Dia melihat kekufuran, melihat kesyirikan, melihat penyembahan selain daripada Allah. Mata dah nampak, telinga dah dengar. Kemudian kulit ni semua guna ni. Kulit ni semua dah guna ni. Guna untuk sembah, guna untuk puja, guna untuk khurafat, guna untuk tahyul, guna untuk pengabdian diri kepada, dah macam-macam guna dah kulit ni. Yalah, tangan pun ada kulit, badan pun ada kulit, kaki pun ada kulit, semuanya, muka pun ada kulit. Jadi kulit-kulit ni dah diguna. Lalu dia tengok, dah sampai sini, kulit menyalahkan dia lagi. Penglihatan dia menyalahkan dia lagi. Pendengaran dia pun menyalahkan lagi. Lalu, orang kafir ni, bila dia dah rasa macam kena serang bertubi-tubi, menyalahkan, menjadi benda-benda ni semua menjadi saksi ke atas dia. Lalu ketika itu mereka pun bertanya.
Mana pertanyaan dia Ustaz? Tengoklah ayat 21, muka surat sebelah. Nampak ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu li juludihim, dan orang-orang kafir ni dia bercakap dengan kulit mereka. Cakap dengan kulit. Macam mana tu? Dia cakap dengan kulit mereka sendiri. Lima syahidtum alaina, macam mana kenapa kamu pula boleh menjadi saksi untuk berhujah ke atas kami? Maknanya engkau kan kulit aku. Engkau kan kulit aku. Kita ni kan ada dua unsur. Unsur kita jasad, lagi satu apa? Jasad dan apa? Roh. Kita ni jasad dan roh kan? Ya. Kita gunakan jasad kita ni macam mana? Kita ni roh, dalam kita ni ada roh dan jasad. Nabi Adam dulu, Rasulullah telah pun dipilih menjadi Nabi ketika Nabi Adam di antara roh dan jasad. Jadi Nabi Adam tu ada dua unsur, sama macam kita manusia ada roh dan jasad. Roh kita ni sedang gunakan jasad kita. Jasad kita ni adalah amanah. Allah bagi pada kita sebab dekat dunia, untuk hidup di alam dunia, kita memerlukan uniform dia. Istilah saya uniform. Kalau kita nak pergi ke angkasa lepas, kita perlukan uniform dia yang sesuai dekat udara dan keadaan cuaca sana. Kalau kita masuk ke dasar lautan ataupun ke dalam laut menyelam, kita perlu satu suit, uniform ataupun pakaian yang sesuai untuk dalam laut. Kalau kita masuk ke dalam lokasi kebakaran, kita perlu pakaian yang sesuai untuk protect kita. Kalau kita nak berada di alam dunia, analoginya kita pun perlu. Maka Allah sediakan namanya jasad. Kita ni, roh kita ni yang tumpang jasad ni sementara ni, sebenarnya jasad ni adalah kita pinjam sekejap untuk kat dunia. Kita bertanggungjawab apa yang kita buat dengan kulit kita, dengan penglihatan kita, mata kita, telinga kita. Sebenarnya kita ingat kita punya sepenuhnya. Sebenarnya bukan milik kita sepenuhnya, dia amanah. Jadi orang kafir ni, bila dah guna penglihatan dia untuk kufur, pendengaran dia untuk kufur kepada Allah, dia guna kulit dia semua sekali yang Allah bagi, besok dengan kulit-kulit dia sendiri akan berhujah menjadi saksi ke atas dia. Ke atas dia maknanya mengalahkan dia. Bercakap berhujah, menyalahkan dia. Lalu orang kafir ni bila dah sampai kepada peringkat mereka dah terdesak, neraka dah depan mata, dah kena seret, mereka terkejut-terkejut. Sampai sini pun kulit masih nak berhujah mengalahkan dia dan menyalah-nyalahkan dia. Memanglah. Memanglah keadaan itu. Dia tak boleh nak buat apa. Kulit dah marah kat dia. Kata kulit, kenapa engkau semua dulu engkau gunakan aku buat benda-benda macam ni? Aku menjadi saksi bahawa engkau dulu gunakan aku untuk kufur kepada Allah. Kau gunakan gini. Lalu orang kafir ni dia dah dalam keadaan tertekan, dalam keadaan menderita. Lalu mereka berkata, mereka cakap dengan siapa? Dengan kulit. Wa qalu li juludihim. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina. Kenapa kamu menjadi saksi berhujah ke atas kami? Lalu kulit jawab. Qalu, kulit-kulit pun menjawab, antaqanallah. Kami dijadikan oleh Allah dapat bercakap. Allah lah yang membuatkan kami boleh bercakap. Antaqa. Alladhi antaqa kulla syai'. Dan dialah Allah yang boleh menjadikan sebenarnya segala sesuatu boleh bercakap. Kita ni anggap meja tak boleh bercakap sebab pengalaman hidup kita jumpa meja tak bercakap. Kita ni merasakan manusia boleh bercakap sebab
celik-celik mata hidup kat dunia, yang kita lihat adalah manusia bercakap. Lalu kita gunakan pengalaman hidup membuat satu ukuran, manusia boleh bercakap, meja tak boleh bercakap. Itu kan berdasarkan kepada bukan hakikat sebenar, tapi berdasarkan kepada pengalaman hidup kita. Hidup kita jumpa meja tak pernah bercakap. Lalu kita buat kesimpulan, meja tak boleh bercakap. Kan gitu. Tapi hakikatnya, benda-benda ni semua boleh tak dia bercakap? Kata kulit, Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan kami kulit-kulit ni boleh bercakap, sebagaimana dia boleh menjadikan benda-benda lain semuanya juga boleh bercakap. Dia mengingatkan, kulit bagi tazkirah. Bayangkan, wa huwa khalaqakum, dialah juga Allah yang telah menciptakan kamu awwala marrah, pada saat kali pertama kamu diciptakan. Daripada tiada menjadi ada. Dia dulu. Sekarang kamu bukan daripada tiada menjadi ada. Sekarang kamu daripada hancur hari kiamat dibangkitkan. Tapi daripada mula kamu tak ada menjadi ada, dialah Allah yang menciptakan. Wa ilaihi turja'un, dan kepada dia semua kamu akan dikembalikan. Siapa cakap pada siapa ni? Kulit cakap pada empunya diri. Orang yang dulu, roh yang dulu gunakan dia untuk perkara kekufuran dan maksiat. Kulit kita besok macam mana? Yang kita sapu krim tu, dia jadi saksi untuk kita ke atas kita? Yang kita sapu lotion tu, dia menjadi saksi untuk kita ke saksi untuk berhujah mengalahkan kita? Kulit yang kita sapu obat tu, kulit yang kita sapu minyak tu, kulit yang kita sapu, yang kita jaga tu, besok dia tu bagaimana dengan kita? Dia nak jadi saksi untuk sama-sama kawan dengan kita, defend kita ke? Dia nak menjadi saksi untuk berhujah, untuk mengalahkan kita dan menyalahkan kita? Mengalahkan dan menyalahkan. Lalu kata kulit lagi, apa dia kata? وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ satu, وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. Bermaksud dia, dan kamu pada saat ini tidak dapat tastatirun. Tastatirun tu maknanya menyorok, menyembunyi, melindungi diri. Pada hari ini kamu tak dapat nak melindungkan diri daripada pendengaran kamu menjadi saksi ke atas kamu, penglihatan kamu menjadi saksi ke atas diri kamu sendiri, dan kulit-kulit kamu menjadi saksi ke atas diri kamu sendiri. Pada hari ini maknanya hari apa? Pada hari di mana mereka digiring, diiring, dibawa menuju ke neraka Allah. Walakin zanantum, tetapi kamu berfikir, kamu menyangka Allah tidak mengetahui banyak perkara tentang apa yang kamu telah lakukan. Kamu fikir Allah tak tahu apa yang kamu buat. Allah berkuasa menunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya, betapa Allah Maha tahu apa yang kita buat. Sembunyi depan orang, belakang orang, di waktu malam, ketika keseorangan, di belakang isteri, belakang suami, belakang mak bapak, semua kulit-kulit penglihatan dan juga pendengaran, semua besok akan berhujah menjadi saksi ke atas kita. Na'udzubillahi min zalik. Jadi ketika itu diingatkan, kamu tak dapat lagi bersembunyi daripada persaksian pendengaran kamu ke atas kamu sendiri. Persaksian penglihatan kamu ke atas diri kamu sendiri. Persaksian kulit-kulit kamu. Jadi kalau kulit kalau disebut kulit menggambarkan kepada kita keseluruhan yang ada pada diri kita ni, semua boleh jadi saksi untuk mengalahkan ke atas kita lah. Allahu Akbar. Macam mana ni? Maknanya kita kena mengambil. Ya, betul. Ustaz, cerita dalam ayat ni kan tentang orang kafir, Ustaz. Betul, cerita ni tentang orang kafir tadi. Tetapi iktibar dia, ibrah pengajaran dia, yang mesti kita ambil perhatian ialah untuk diri kita dalam urusan pendengaran, dalam urusan penglihatan, dan dalam urusan segala anggota kita
yang boleh kita sifatkan disaluti, diselaputi dengan anggota organ ataupun anggota yang kita sebutkan sebagai kulit ni. Allahu akbar. Lalu diingatkan lagi, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Apa maksud dia? Dan itulah anggapan kamu yang telah kamu sangkakan ia terhadap Tuhanmu. Ardakum, maka ia telah membinasakan kamu. Fa asbahtum minal khasirin, maka kamu orang-orang kafir hari ini, pada saat ini, jadilah kamu termasuk di kalangan orang-orang yang khasirin, orang yang rugi. Itulah prasangka kamu terhadap Tuhan kamu. Dia sangka apa ni? Satu tempelak. Ya, itulah engkau. Dalam bahasa kasar saya, itulah engkau. Dulu engkau sangka macam tu. Dulu kau ingat macam tu. Ingat apa? Dulu dia ingat Allah la ya'lamu. Allah tak tahu. Dulu dia ingat kalau dia buat macam ni, Allah tak tahu dan dia boleh selamat. Dia ingat kalau macam ni, dia boleh lepas. Dia ingat kalau macam ni, benda tu tak salah. Itulah. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ. Itulah namanya prasangka kamu. Yang kamu sangka ianya betul terhadap Tuhan kamu. Kamu ingat itu. Ardakum. Maka perkara tersebut telah membinasakan kamu. Sangkaan kamu tu membinasakan kamu sendiri. Fa'asbahtum, maka jadilah kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Maka diingatkan lagi. Ini balasan kepada orang kafir. Tapi ingat untuk kita ni, bahagian apa yang kita kena ingat kisah ni? Bahagian urusan kulit kita ada 3 tadi. Pendengaran, penglihatan, kulit. Bila pendengaran menjadi saksi, orang kafir ni menyaksikan perkara tersebut. Bila penglihatan jadi saksi, orang kafir ni menyaksikan perkara tersebut. Tapi bila masuk kepada kulit jadi saksi, terkejut dia, sampai kulit menjadi saksi. Mereka tanya ni, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ, kat bahagian atas ni, dan mereka berkata kepada kulit mereka sendiri, "Weh, macam mana engkau boleh jadi saksi juga ke atas kita? Engkau juga nak menyalahkan kita, engkau pula boleh beritahu satu persatu. Macam mana engkau boleh jadi saksi ke atas kami?" Kulit cakap, Allah jadikan kami boleh bercakap, sebagaimana juga Allah boleh menjadikan semua benda-benda lain juga boleh bercakap. Ingat, dia yang dulu menjadikan kamu pada saat pertama kali dengan maksud ketika kamu asalnya tiada menjadi ada. Dialah yang menciptakan. Dan kepada dia, kamu semua akan dikembalikan. Sampai dalam keadaan tekanan yang begitu tinggi, kulit berhujah satu persatu. Apa yang dia buat, apa yang dia buat, apa yang dia buat. Kulit menyalahkan dia. Lalu, diingatkan pada ayat yang ke-24. فَإِنْ يَصْبِرُوا, maka meskipun walaupun mereka dalam keadaan yang sangat genting nak campak masuk dalam api neraka ni, mereka nak sabar, mereka menahan diri mereka daripada keadaan yang tertekan itu, tapi tetap, sebab dah kafir kan, tetap فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Mereka dah tertekan, sabar dalam keadaan tak boleh nak buat apa-apa, tetap jawapan dia neraka adalah tempat tinggal untuk mereka. Wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Dan sekiranya mereka nak minta belas kasihan, nak minta simpati, maka mereka bukanlah orang-orang yang sewajarnya diberikan belas kasihan dan simpati. Dah habis Dah habis peluang untuk dapat meraih simpati, meraih pertolongan, mendapat kesian. Kita ni dekat dunia, kita masih lagi berpeluang nak minta belas kasih, nak minta excuse, nak minta lepas, nak minta supaya kita diampunkan, kita ada peluang. Lepas kita meninggal, tapi dengan syarat mesti mati dalam Islam, mesti mati dengan iman. Maka kita ke akhirat nanti, orang Islam, kita masih ada peluang. Memang ada ruang. Cuma mudah-mudahan kat sana kita selamatlah. Mudah-mudahan dekat sana kita selamat. Mudah-mudahan dekat dunia ni kita dah selesai urusan kita.
Tapi seandainya ada seorang mukmin, orang beriman, orang Islam yang ada benda tak selesai lagi. Ada benda dosa yang dia buat lagi tak selesai dengan orang, dengan apa, nanti dekat sana dia akan merayu lagi. Sebab dah nampak kebenaran, dah nampak mahsyar, dah nampak apa semua dah depan mata dah. Dah ketakutan dah sebab ditunjukkan semua dah depan mata dah. Maka orang beriman, orang Islam ni dia akan merayu-merayu lagi. Minta belas kasih, minta lepas, minta excuse, mintalah merayu-rayu minta. Maka bagi orang yang beriman masih ada peluang lagi. Sekiranya Allah ampunkan, Allah akan ampunkan. Sekiranya dapat syafaat Nabi, insya-Allah dapat syafaat Nabi. Tapi dengan syaratlah dia orang beriman, orang Islam. Tapi kalau orang kafir, orang yang murtad, orang yang syirik, wa in yasta'tibu, sekalipun mereka minta belas kasih dan simpati, famahum minal mu'tabin, maka tidaklah mereka itu termasuk di kalangan orang-orang yang diberikan belas kasihan. Tak ada, simpati-simpati dah tak ada dah. Simpati-simpati dah tak ada. Kenapa? Kerana mereka ada bersama mereka satu dosa yang amat besar yang tidak diampunkan oleh Allah, iaitu dosa kekufuran dan kesyirikan. Kisah ni ada di mana? Ada di akhirat nanti. Kisah betul ke kisah apa? Kisah yang pasti akan berlaku dan kita mudah-mudahan termasuk di kalangan orang yang menjadi saksi akan kebenaran cerita dan kisah ini. Diceritakan dalam Al-Quran. Besok mudah-mudahan dekat akhirat bila depan mata kita nampak perkara ni berlaku depan kita, ditunjukkan pada kita, mudah-mudahan pada ketika itu kita sama-sama dalam hati kita, ya Allah, aku menjadi saksi bahawa apa yang berlaku, yang dinampakkan kepada aku pada hari ini adalah sesuatu yang benar dan aku telah membenarkannya sejak aku berada di dunia dulu lagi. Ketika mana aku belajar Al-Quran, ketika aku belajar kisah-kisah Al-Quran, dan itu pada saat itu menambah kekuatan keyakinan kepada aku betapa apa yang telah disampaikan semua sekali oleh Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah perkara yang benar, dan hari ini aku menjadi saksi bahawa perkara tersebut semuanya adalah benar. Mudah-mudahan besok ke akhirat kita punya amalan kita tu, kepercayaan kita, i'tikad kita tu yang akan menjawabkan untuk kita. Menjadi saksi bela kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala firmankan berkenaan dengan orang-orang ini. Allah ingatkan dalam firman-Nya pada ayat yang ke-25. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Ini hubungan dia dengan Quran ni. Nak cerita pendengaran-pendengaran. Kenapa disebut pendengaran, baru penglihatan, baru kulit? Kaitannya dengan apa? Dengan aktiviti kita pada pagi ni lah. Dengan aktiviti kita pada pagi ni lah kisah-kisah Al-Quran. Kita nak dengar ke tak nak dengar? Suka dengar ke tak berapa seronok dengar? Ataupun kita sebenarnya latih hawa nafsu kita ni supaya gesa dia, dengar. Kita cakap dengan hawa nafsu kita sendiri, dengar. Kau jangan banyak cakap. Kau dengar betul-betul. Ni tengah peringatan ni, dengar. Akhirnya nafsu kita pun makin lama makin lemah, makin mengecil. Kau ngantuk Kau letih Kau malas Sini kau. Kita cakap dengan hawa nafsu kita sendiri. Lihat pada ayat ke-25. Dan kami tetapkan bagi orang-orang kafir itu dia ada qurana, ada qarin, ada teman-teman, iaitu yang namanya syaitan. Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan syaitan ini menghias-hias, memuji-muji apa sahaja yang ada di hadapan mereka dan apa sahaja yang ada di belakang mereka. Jadi orang-orang kafir ni Allah dah tetapkan bagi mereka memang ada syaitan, teman-teman mereka yang menghiaskan benda-benda dosa semua, maka mereka nampak macam cantik ketika di dunia. Depan mereka, belakang mereka jadi penuh dengan dosa. Wa haqqa alaihimul qawlu, dan tetaplah ke atas mereka suatu ketetapan azab
fi umamin qad khalat, sama bersama dengan umat-umat yang sebelum daripada mereka, yang telah pun mendahului mereka dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Innahum kanu khasirin, sesungguhnya mereka semua memang termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Orang kafir, kekufuran mereka di dunia ada faktornya, ada teman-teman qurana. Qurana tu maknanya apa? Teman-teman dekat. Sebahagian ulama mentafsirkan syaitan-syaitan yang mendampingi mereka dan hiaskan. Zayyanu. Zayyanu maknanya zainah. Hiaskan, nampakkan cantik. Benda dosa nampak bagus. Benda dosa nampak okey. Benda dosa nampak tak ada apa-apa. Benda dosa nampak macam best. Benda dosa depan mereka, belakang mereka. Wa haqqa alaihimul qaul. Dan sekarang telah tetaplah ke atas mereka azab fi ummamin, pada masa yang sama bersama dengan umat-umat qad khalat, yang telah memenuhi, mendatangi, mendahului min qablihim, sebelum daripada mereka, sama ada dari kalangan minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Di antara benda utama orang-orang kafir ini punya aktiviti ialah tidak mahu, tidak suka dan melarang orang daripada mendengar Al-Quran. Jadi masa zaman Rasulullah dulu, kalau ada orang nak dengar, nak cuba dengar apa yang Nabi sedang bacakan kepada para sahabat, akan ada orang-orang kafir yang menghasut orang ramai supaya jangan kau dengarlah daripada Quran tu. Jangan kau dengarlah bacaan dia. Alah, janganlah, jangan pedulilah. Lalu apa firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir ni? Wa qala allazina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengar bacaan Al-Quran. Walghaw fihi la'allakum taghlibun, dan buatlah satu pertelingkahan, perdebatan ataupun pertentangan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi kata orang kafir, kau jangan dengar bacaan Quran tu. Kalau dia cakap, engkau argue. Kalau engkau argue baru engkau menang. Ni engkau ni orang kafir punya bahasa Ni saya buat bahasa pasar sikit lah bagi senang faham. Orang kafir pada zaman Nabi, dia cakap dengan orang ramai, "Woi, la tasma'u li hadzal Quran." Engkau jangan dengar Muhammad tu baca Quran. Engkau kalau dengar dia cakap satu statement, lawan. Lawan. Bertekak. Ni engkau dengar duduk diam. Kenapa? Engkau percaya. Jangan percaya. Engkau debatkan. Engkau argue dia. Sebut. Baru engkau menang. Ni engkau diam, ikut je engkau percaya. Ini bahasa orang kafir. Kita tak boleh cakap gitu. Boleh jadi kufur. Saya kata contoh bahasa mudah. Bahasa pasar orang kafir ketika itu. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi mereka hasut orang begitu. Allah Ta'ala mengingatkan, فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, dan kami akan rasakan kepada orang-orang kafir azaban syadida, azab yang sangat keras dan sangat pedih. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, dan kami pasti akan memberikan balasan kepada mereka. Wa, dan, la, pasti, najziyah, kami akan beri balasan. Nahum, ada nun sabdu, pasti benar-benar kami akan berikan balasan. Hum, kepada mereka. Aswa'a, seburuk-buruk tentang perkara yang telah mereka lakukan ketika mana di dunia. Terutama bila mereka sebutkan dialog yang paling jahat sekali apa? La tasma'u li hadzal Quran. Jangan kamu dengar Quran. Apa dia punya dialog? Jangan kamu dengar Quran. Apa matlamat orang kafir? Jangan orang Islam dengar Quran. Apa keinginan utama orang kafir? Jangan orang ramai dengar Quran. Kita kena lawan perkara ini. Kita dengar Quran. Kita baca Quran. Kita belajar Quran. Kita faham Al-Quran. Kita amal Quran. Kita ikhlas dengan Al-Quran. Kita sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Perkara tersebut adalah perkara yang berlawanan, bertentangan, kontra dengan perangai sikap orang-orang kafir yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan
Gema Nur Iman ni menjadi platform. Jadi kita ni baca Quran pagi-pagi ni bukan sebab nak isi masa lapang. Tapi kerana ada kisah-kisah Al-Quran yang mengingatkan kita tentang nasib mereka yang bertentangan dengan perkara tersebut. Jadi kita gunakan, manfaatkan kesempatan umur ini, kita ada tujuan. Kita datang, kita online, kita ada tujuan. Hanya saja kita mohon Allah kuatkan hati kita dari kisah-kisah yang ada dalam Quran ni, supaya mudah-mudahan kita istiqamah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Selamat menyempurnakan urusan masing-masing pada pagi ini. Yang belajar, belajarlah. Yang berurusan, berurusanlah. InsyaAllah mudah-mudahan urusan kita dipermudahkan oleh Allah. Jazakumullah khairan katsira. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun sudi menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah perkenan, Allah ijabah segala doa, asbab membaca kalamullah dan doa kita dimakbulkan kepada yang diuji, diberi sifat yang sempurna dan dimudahkan segala urusan. Syukran jazilan atas perkongsian ilmu pada pagi ini dari kisah Al-Quran daripada surah Al-Fusilat. Mudah-mudahan ini sebagai peringatan dan ibrah yang perlu kita ambil perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat dan barakah bagi kita. Teruskan kuatkan hati kita terus mendekati Al-Quran, membaca dan memahami isi Al-Quran insyaAllah. Syukran jazilan kepada tim Gema Nur Iman dan juga kepada semua pencinta ilmu muslimin muslimat yang telah pun memilih untuk berada di kuliah Gema Nur Iman pada pagi yang penuh barakah ini. Moga Allah hiasi diri kita dengan ketakwaan, rahmat, nikmat yang melimpah ruah dan diringankan langkah kita ke arah kebaikan. Dimudahkan segala urusan dimanapun kita berada pada hari ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kuliah seterusnya kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari, iaitu biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Rusdi bin Ramli Al-Jauhari. Jadi sama-samalah mengimarahkan kuliah duha kita pada pukul 8.15 sebentar lagi. Dan sebagai penutup kuliah, sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk menutup kuliah dengan memimpin bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih semua. Jazakumullah. Terima kasih, Ustaz.